Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari pertama kita semua berpuasa. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh muslimin dan muslimat. Walaupun berpuasa, Jabatan Kuasa Khas Menteri-Menteri mengadakan mesyuarat seperti biasa bermula pukul 9 pagi. Daripada laporan yang diberikan oleh PDRM, semalam mereka telah mengadakan sebanyak 827 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 627,494 kenderaan. Ada kenaikan yang begitu tinggi berbanding dengan sebelumnya. Saya percaya kita dilaporkan bahawa ianya mungkin berpunca daripada ramainya rakyat kita yang keluar untuk membeli, berbelanja untuk hari pertama Ramadan hari ini. Sebanyak 42,941 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,700 premis telah diperiksa. PDRM telah menangkap seramai 550 individu berbanding dengan 763 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 480 individu yang direman dan 70 individu yang diberikan jaminan polis. Hari ini juga, hari semalam juga terdapat penurunan dari segi jumlah tangkapan. Jadi seperti yang saya sebutkan, kita berharap supaya jumlah tangkapan ini akan terus menurun dan yang menggambarkan kadar pematuhan rakyat terhadap peraturan PKP ini semakin meningkat. Seramai 1,014 individu juga telah pun dituduh di mahkamah semalam dan jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP sehingga 23 April iaitu semalam adalah seramai 19,048 individu. Mengenai berita palsu, sehingga semalam PDRM dan SKMM telah membuka 238 kertas siasatan berikutan dengan berita palsu COVID-19 berbanding 237 kertas siasatan hari sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 170 masih di dalam siasatan, manakala 24 kes didakwa di mahkamah dan 13 telah pun mengaku salah dan juga 11 telah pun diberikan notis amaran. Orang ramai boleh menyemak kesahihan berita melalui portal sebenarnya.my. Sekali lagi, kerajaan ingin memberikan peringatan untuk berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya. Jika tidak pasti, jangan kongsi. Kerana tindakan juga boleh diambil kepada penyebar-penyebar yang menerima berita dan menyebarkan juga boleh diambil tindakan. Dan seperti saya sebutkan bahawa PDRM dan SKMM akan bertindak tegas terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu. Mengenai pusat kuarantin, sehingga semalam 204 pusat kuarantin telah pun dibuka dan beroperasi berbanding dengan 201 pada hari sebelumnya, yang mana 16,186 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 1,426 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin secara wajib. Seramai 18,053
Rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin secara wajib sejak 3 April 2020. Manakala sejak 17 April 5,698 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 3,844 operasi sanitasi awam di 78 zon termasuk di 13 zon merah. Semalam sebanyak 259 operasi sanitasi awam yang meliputi 67 zon merah dan kuning di 14 negeri termasuk 40 operasi di Johor dan 31 operasi di Perak. Operasi sanitasi semalam merangkumi 172 bangunan kerajaan, 126 tempat awam, 106 pusat perniagaan, 157 kawasan perumahan termasuk projek perumahan rakyat PPR dan 24 pasaraya. Semalam saya ingin maklumkan Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah membuat pemantauan harian 25 jenis bekalan di 970 pemeriksaan premis perniagaan termasuk 753 peruncit, 168 pemborong dan 31 pengilang. Secara keseluruhannya, bekalan barang keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA juga memberikan jaminan barang makanan basah seperti sayur-sayuran, daging, ayam, telur juga lebih daripada mencukupi. Oleh itu, saya nasihatkan kepada semua bahawa tidak perlu bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan harian bagi menyambut bulan Ramadan ini kerana ianya dijamin mencukupi. Semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin telah pun mengumumkan, telah pun memaklumkan bahawa kerajaan telah pun bersetuju untuk memberikan kelonggaran perjalanan pulang bagi pelajar-pelajar IPT yang berada di kampus dan juga yang menyewa rumah di luar kampus. Di dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri pagi ini, Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Aini Ahmad telah pun membentangkan SOP proses penghantaran pulang pelajar IPTA dan IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi termasuk Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Mesyuarat telah bersetuju untuk membenarkan pergerakan menghantar pulang pelajar bermula pada 27 April 2020 iaitu hari Isnin depan. Waktu perjalanan dihadkan dari jam 9 malam hingga 9 pagi bagi mengelakkan kesesakan dan pergerakan yang besar di waktu siang. Pergerakan hanya melibatkan pergerakan adalah secara berperingkat-peringkat dan ianya melibatkan perjalanan ke zon hijau sahaja. Pelajar yang terlibat, walaupun seperti saya maklumkan, oleh kerana pelajar ini berada di dalam kampus selama lebih daripada 1 bulan dan tidak ada gejala, mereka dianggap sebagai bersih dan selamat daripada jangkitan COVID-19. Walau bagaimanapun,
kita juga mengarahkan supaya setiap pelajar yang ingin pulang perlu menjalani saringan gejala sebelum menaiki bas, dan mereka akan dibekalkan dengan makanan dan topeng muka. Jadi kita akan cek dulu, walaupun kita tahu mereka tidak bergejala, tapi masih lagi kita akan mengadakan saringan gejala sebelum mereka berlepas pulang ke kampung mereka. Mereka yang menggunakan bas akan dihadkan dan dipastikan dari segi penjarakan sosial di dalam bas-bas mereka. Jadi kalau tempat duduk tu untuk 2 orang, hanya boleh digunakan oleh 1 orang saja. Jika bas tu adalah untuk 40 penumpang, hanya 20 penumpang saja yang boleh berada di dalam bas tersebut. Ini memastikan penjarakan sosial juga dijalankan sewaktu membawa pelajar-pelajar pulang ke kampung dengan bas-bas yang saya maksudkan. Pelajar-pelajar tersebut akan diambil daripada kampus mereka dengan bas dan dibawa terus ke daerah-daerah mereka dan dihantar secara terus ke balai-balai polis di daerah mereka, dan juga ataupun pejabat daerah. Jadi direct daripada kampus terus ke daerah mereka, dihantar ke balai polis dan juga di pejabat-pejabat daerah. Dan daripada balai polis dan pejabat daerah, mereka kemudiannya akan dihantar ke rumah masing-masing oleh agensi-agensi kerajaan, termasuk frontliners di peringkat daerah yang saya telah pun sebutkan dalam beberapa PC yang lepas. Jadi bermakna mereka tidak ada ruang untuk pergi ke tempat lain, daripada kampus ke balai polis dan dibawa terus hantar ke rumah masing-masing. Bagi pelajar-pelajar yang memiliki kenderaan sendiri, mereka dibenarkan memandu pulang dengan syarat perjalanan mereka tidak merentas negeri, dan mereka hanya boleh memandu seorang sahaja untuk 1 kenderaan. Bermakna sebagai contoh, pelajar daripada Selangor yang berada di kampus di Selangor, jadi mereka hanya boleh membawa pulang berkenderaan sendiri di negeri Selangor saja, dan mereka tak boleh cross merentasi negeri yang lain. Jadi hanya boleh dibenarkan di dalam perjalanan di dalam negeri, dan pemanduannya adalah sendiri, seorang diri sahaja, tidak boleh membawa penumpang dan sebagainya. Dan mereka juga jika ingin berkenderaan sendiri perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak polis di balai polis yang berdekatan dengan tempat tinggal ataupun kampus mereka. Bagi pelajar-pelajar yang berhasrat untuk pulang ke Sabah ataupun Sarawak, penerbangan pulang ke negeri masing-masing akan disediakan, dan pendaratan adalah di lapangan terbang yang berhampiran dengan kawasan tempat tinggal mereka. Dan seperti yang telah pun diputuskan oleh kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, mana-mana penumpang yang datang daripada Semenanjung sekalipun, mereka akan dikuarantin. Jadi termasuklah pelajar-pelajar yang dihantar pulang juga akan dikuarantin wajib selama 14 hari. Unless, kecuali kerajaan mereka menukarkan SOP yang telah pun mereka tetapkan dulu. Proses pengantaran ini akan melibatkan sebanyak 85% daripada jumlah keseluruhan pelajar, dan iaitu sekitar 53,000 pelajar. Maknanya bukan semua pelajar akan pulang. Ada yang tidak berminat untuk pulang kerana mungkin mereka akan menduduki peperiksaan. Ada di kalangan mereka kerana mereka belajar secara online di universiti sekarang. Di kampung mereka mungkin tidak ada
internet dan sebagainya. Mereka tidak boleh mengulang kaji dan belajar secara online, jadi mereka berminat untuk terus tinggal di kampus. Terdapat 15% pelajar yang memilih untuk kekal tinggal di kampus ataupun kolej masing-masing. Dan bagi mereka yang terus tinggal di kampus, kita akan menanggung mereka seperti biasa. Dari segi makan minum dan sebagainya akan terus ditanggung oleh kerajaan. Dan yang saya sebutkan tadi adalah pelajar-pelajar di bawah KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Saya sebutkan tadi termasuk politeknik, kolej komuniti dan sebagainya. Seperti kita tahu, pelajar-pelajar IPT ada di bawah kementerian-kementerian lain. Sebagai contoh, UniKL misalnya, dia pelajar di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Jadi kita membenarkan kementerian-kementerian lain menguruskan untuk membawa pulang pelajar-pelajar IPT di bawah kementerian masing-masing, tetapi SOP-nya menggunakan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Dan untuk pengumuman yang lebih detail dari segi pergerakan, bila, time, zon mana yang dahulu ke utara, selatan dan sebagainya, saya percaya KPT akan membuat pengumuman tentang perkara yang lebih detail. Jadi kita tunggu pengumuman daripada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, untuk perjalanan yang lebih detail untuk pelajar-pelajar yang akan pulang ke kampung nanti. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Seruan saya seperti biasa, terus kekal di rumah demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.